Okey, hai dan Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran yang lepas, itu berkenaan dengan mikroorganisma. Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar tentang fungi, protozoa kan. So hari ni saya akan sambung berkenaan dengan bakteria. Okey, sebenarnya kita dah belajar fungi, apa ciri-ciri fungi, apa nutrisi dia, macam mana dia membiak kan. Dan itu juga dengan protozoa, macam mana dia membiak, macam mana dia mendapat makanan. Okey, so hari ni kita sambung balik dengan bakteria. Okey, apa itu bakteria? Okey, bakteria ni adalah mikroorganisma unisel. Unisel tu maksudnya dia terdiri daripada satu sel. Okey, dan dapat dilihat melalui mikroskop cahaya. Okey, kita kena tengok melalui mikroskop cahaya. Okey, bentuk dia. Okey, bakteria ni dia ada bentuk coccus, spirillum, bacillus dan vibrio. Okey, ini bentuk-bentuk dia lah. Okey, so dia dikelaskan berdasarkan bentuk dia. Okey, so kalau awak tengok gambar ni, coccus ni maksudnya dia bulat-bulat. Okey, kalau spirillum ni dia macam spiral. Okey, kalau bacillus dia panjang-panjang. Okey, dan yang hujung ni vibrio. Okey, struktur bakteria. Okey, dia ada dinding sel, okey, supaya dia memberi sokongan, memberi bentuk kepada bakteria ni. Okey. Okey, so ini gambar dia lah. Okey, dia ada sitoplasma, dia ada flagellum. Okey, apa itu fungsinya flagellum tu? Flagellum tu dia macam ekor lah. Maksudnya untuk dia bergerak. Okey. Nampak ni. Dia macam ada flagellum untuk dia untuk dia bergerak lah. Okay, dan dia ada rambut halus, nampak macam bulu-bulu tu. Okey, ada rambut halus. Okey. Okey, nutrisi, macam mana dia mendapatkan makanan. Okey, bakteria ni ada yang ada klorofil. Maksudnya kalau dia ada klorofil, maksudnya dia boleh buat makanan sendiri. Okey, kalau ada klorofil dia boleh buat makanan sendiri. Okey, dan ada juga yang parasit. Parasit ni maksudnya dia tumpang dan dia ambil nutrien daripada perumah dia. Okey, dan ada juga saprofit. Saprofit ni maksudnya dia dapat nutrien daripada organisma yang dah mati. So dia akan sedut ataupun dia akan ambil lah. Okey, so habitat, tempat tinggal. Okey, dia boleh ada dalam udara, air. Okey, organisma yang dah mati. Okey, itu tempat dia lah. Okey, macam mana dia membiak? Okey, dia ada secara seks dan dia juga ada secara aseks. Okey, kalau seks melalui konjugasi, kalau aseks melalui ni lah, belah ada dua. Okey, kita dah belajar kan semua ni. Apa itu aseks, apa itu seks? Seks tu melibatkan melibatkan dua gamet. Okey, tapi kalau aseks tu satu je. Okey. So ini cara kaedah belahan ada dua. Okey. Ini kaedah konjugasi di mana dua bakteria ni akan ada dekat-dekat dan dia akan berlakulah pertukaran genetik. Okey, ini konjugasi. Okey, dia akan memindahkan genetik. Okey, apa ciri istimewanya bakteria ni? Okey, dia akan membentuk endospora. Okey, apa itu endospora? Maksudnya dalam keadaan persekitaran yang ekstrim, maksudnya suhu yang terlalu panas ataupun terlalu sejuk, okey, dia akan bertahan. Okey, maksudnya dia boleh bertahan dalam suhu-suhu yang ekstrim. Okey, maksudnya dia ada sel tu dia ada permukaan yang melindungi. Okey, dia akan memberi perlindungan yang kuat lah kepada bakteria tu. Okey, dan bila keadaan dah kembali normal, maksudnya suhu dah kembali normal kan, so endospora tu akan pecah lah. So bakteria tu akan bercambah lah, akan membentuk bakteria yang baru. Maksud itu ciri istimewa dia lah, maksudnya dia boleh bertahan lah dalam keadaan yang suhu ataupun suhu yang ekstrim. Okey, nampak ni, itu endospora. Spora kat dalam dia. Okey, kemudian kita masuk virus. Okey, virus. Okey, dia adalah paling seni. Antara 5 mikroorganisma kita dah belajar sebelum ni, yang ni yang paling seni. Maksudnya seni ni maksudnya yang paling kecil, yang paling kita tak nampak melalui mikroskop. Maksudnya kita kena tengok melalui mikroskop elektron. Okey, mikroskop elektron ni selalunya kat mikroskop kita tak adalah. Okey, sebab dia lebih mahal. Okey.
Nama mikroskop tu mikroskop elektron. Kita nampak sebab dia sangat halus dan seni. Okay, so dia pun ada banyak bentuk. Okay, kalau awak tengok sini, dia banyak lah. Ada spera, ada helix. Okay, nampak ada spera, ada helix, polyhedral dan kompleks. Ini bentuk-bentuk dia lah. Dan contoh-contoh dia, macam contoh spera, kita ada virus influenza, dan lain-lain lagi lah bentuk dia. Struktur dia. Okay, virus ni dia ada DNA, ada yang hanya terdiri pada DNA dan ada yang RNA. Okay, dan dilindungi oleh protein. Okay, protein, lapisan protein yang melindungi itu akan dikenali sebagai kapsid. Dia lah yang menentukan bentuk virus tu macam mana, sfera ke, kompleks ke. Okay, kapsid. Okay, virus, ciri-ciri khas dia. Okay, virus ni dia tak ada ciri benda hidup. Okay, maksudnya dia tak dia tak berrespirasi, dia tak berkumur kan. Contoh macam kalau manusia, benda hidup, kita berrespirasi, kita bernafas, kita berkumur kan. Tapi dia tak ada semua tu. Tapi dia boleh membiak, ataupun cara dia membiak tu adalah dengan cara dia menjangkiti perumah. Macam sekarang ni kan, COVID kan. So COVID ni cara dia membiak dia, so dia akan jangkiti kamu. So bila dia jangkiti kamu, so dia boleh membiak lah. Sebab tu dia akan menjangkiti orang lain. Sebab dia nak membiak. Okay, sebab dia nak menghasilkan sel virus dia yang lebih banyak. Okay, sebab tu dia perlu menjangkiti. Sebab dia perlukan perumah untuk dia membiak. Kalau tak ada perumah yang sesuai, dia tak akan dapat membiak. Okay, ikutlah virus. Dengan virus perumah dia ikutlah yang memang sesuai. Kadang manusia ada setengah virus tu binatang, ikut binatang juga. Okay, so ni gambar dia macam mana cara dia orang kata apa, dia nak membiak lah. Nampak mula virus tu akan melekatkan diri kat permukaan sel perumah. Kemudian awak tengok tu, dia melepaskan dia punya bahan genetik dia. Okey. Kemudian lepas dia dah lepaskan tu, nampak ni. Dia masukkan DNA dia, dia ambil alih dalam sel tu. Dia akan menggandakan diri dia, memperbanyakkan dia punya geng-geng dia tu. Kemudian dia akan bila dia dah ni, dia akan pecah, dia akan akan menjangkiti lah. Sebab tu orang yang yang ada positif COVID ni, bila dia boleh menjangkiti tu, maksudnya dia dah fasa kelima lah. Maksudnya virus tu dah pecah dan dia akan bebaskan untuk menjangkiti orang lain. Ini contoh, ini untuk bakteria lah, contoh bakteria. Okey, kemudian kita pergi faktor. Kita ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ni. Kita ada kelembapan, cahaya, suhu, pH dan nutrien. Okay, apa dia? Kelembapan, cahaya, suhu, pH dan nutrien. Okey, apa itu kelembapan? Maksudnya mikroorganisma ni dia suka duduk dalam keadaan yang lembap. Okey, maksudnya lembap. Maksudnya kalau contoh ya, kalau kamu tengok lepas kamu mandi kan, tuala kamu tu kamu tak sidai, biar je menyelepuk kat situ kan. So lepas tu bilik kamu pula tertutup. Lepas tu bila kamu balik je sekolah, kau masuk bilik, dengan tingkap dah buka, apa bau masam kan, bau kepom kan, bau kepam. Maksudnya dia sukalah tempat yang lembap, tempat yang gelap. So kalau yang kering pun dia tak suka, sebab kering akan merencatkan pertumbuhan dia. Okey, kemudian cahaya. Cahaya. Setengah mikroorganisma macam sebenarnya kita belajar tentang alga. Okey, alga dia perlukan cahaya. Kenapa dia perlukan cahaya? Sebab dia nak buat makanan sendiri. Sebab dia ada klorofil. So bila ada klorofil, dia perlu buat makanan sendiri. So dia perlukan cahaya. Okey, so contoh bakteria yang menjalankan proses fotosintesis, dia memerlukan cahaya. Okey. So ada, tapi setengah bakteria tu dia tak boleh terdedah kepada cahaya matahari. Okey, sebab dia boleh membunuh. Okey, suhu optimum 35 hingga 40 darjah Celsius. Suhu paling sesuai lah dia untuk membiak. Kemudian kalau peti sejuk tak boleh lah, merencatkan pertumbuhan dia sebab sejuk. Okay, tinggi pun tak boleh, menyebabkan boleh membunuh dia. Okey, sama juga dengan pH. pH yang sesuai pH 7, iaitu pH neutral. Okey. Tapi ada juga
ada juga bakteria yang boleh ataupun mikroorganisma yang boleh hidup dalam keadaan yang beresid dan berakali. Ada setengah lah bakteria. Okey, kemudian nutrien. So kalau ada nutrien macam kamu lah kan, kalau ada makanan, sihat dalam besarnya. Macam tu lah juga dengan dia. Kalau ada nutrien, dia pun akan tumbuh lah dengan orang kata apa? Dengan sihat. Okey, tadi apa? 5 orang kata apa? Yang menyebabkan dia tumbuh dengan sihat. Maksudnya kita perlukan cahaya, nutrien, suhu, pH, ada apa satu lagi? Apa satu lagi? Nutrien, pH, suhu, cahaya, dan kelembapan. 5 faktor ni yang menyebabkan pertumbuhan, yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, ini dia suka tanya biasa. 5 faktor ni. Okey, organisma berfaedah dan aplikasi dia dalam kehidupan seharian. Okey, ni kalau awak tengok Okey. So dia ada banyak. Satu ada dalam bidang pertanian, dia ada dalam bidang perubatan, dan ada juga dalam bidang perindustrian. Awak nampak sini. Perindustrian ada, perubatan ada. Bolehlah macam mana ni. Okey, kemudian perindustrian. Contoh dalam bidang minuman, perindustrian minuman, contoh lactobacillus. Selalunya ni kalau kamu pernah dengar macam bakteria baik dalam Yakult, semua tu, itu ada dalam bakteria lah, lactobacillus ni. Dia membantu membantu proses pencernaan kan. Okey, dalam industri barangan kulit, contoh nama dia bifidobacteria ni. Dia maksudnya untuk contoh nak buat handbag ke kulit, barangan kulit lah. Maksudnya dia akan, bakteria ni perlukan untuk nak singkirkan lemak-lemak dekat kulit tu. Okey, dan dalam industri makanan, yeast lah. Yeast ni selalu kita buat apa? Kita buat roti kan. Okey, pertanian. Dalam bidang pertanian digunakan untuk pencernaan haiwan. Okey, lagi kita ada bakteria penitritan. Okey, di mana kalau bakteria penitritan ni kalau kamu belajar, dia untuk kesuburan tanah lah. Okey, perubatan. Di mana mikroorganisma ni kita buat sebagai insulin. Kan insulin, tahu insulin? Dah belajar kan? Insulin tu apa? Insulin hormon yang diperlukan oleh badan untuk mengawal paras glukosa dalam darah. Ini selalunya orang yang ada masalah kencing manis ataupun diabetes, di mana badan dia, ada setengah orang lah, kencing manis ni dia tak boleh hasilkan insulin, maksudnya ataupun insulin tu tak cukup. So kita inilah guna mikroorganisma ni untuk hasilkan insulin. Dan juga ada juga dalam antibiotik. Okey, dan juga vaksin. Vaksin sekarang ni kan COVID kan. So sekarang ni dalam proses penghasilan vaksin. Tahu kan vaksin tu apa? Vaksin tu terdiri daripada bakteria ataupun virus yang dilemahkan atau dimatikan. So dia cucuk dalam badan kamu untuk apa? Untuk merangsang badan kamu menghasilkan antibody. So nanti badan kamu lah, antibody kamu lah yang akan bunuh virus tu. Kalau virus tu kena kat kamu. Okey, kalau virus tu menjangkiti kamu, antibody kamu maksudnya badan kamu dah prepare, dah ada maklumat tentang virus tu. So bila kamu kena betul-betul, so insya-Allah lah dia akan terus bunuh, ataupun kalau kamu sakit pun kamu maksudnya tak mudarat lah, macam itulah. Okey, so kita ada contoh bakteri rotavirus, salmonella, poliovirus. Okey, potensi guna mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. So maksudnya sekarang ni kita banyak menggunakan bakteria. Okey, sebab perkembangan teknologi sekarang ni, perkembangan bioteknologi ni menghasilkan maksudnya kita mengaplikasikan mikroorganisma tu. Contoh macam mana kita nak merawat sisa kumbahan. Okey. Sisa pertanian. Okey. Kalau sisa kumbahan tu macam mana nak orang kata apa? Nak neutralkan balik sisa kumbahan tu kan. So kita hasilkan ataupun kita hasilkan larutan pembersih ekoenzim. Okay, kalau kamu tengok sini, hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang telah diolah melalui proses penapaian. Maksudnya sisa-sisa pertanian ni kita ambil, kita buat bahan pencuci. Nampak? Kita buat bahan pencuci. Maksudnya dia ada ekoenzim. Okey. Di mana kalau tengok sini, nampak perbezaan dia. Okey. Kita ada bahan pencuci kimia, kita ada bahan pencuci ekoenzim. So, kalau ekoenzim ni cara dia melalui kaedah penapaian. Okey, kalau tengok sini penapaian. Okey, penapaian. Kalau bahan pencuci
dia guna kaedah bahan, dia guna bahan kimia. Bahan kimia. Okey, bahan kimia. Okey, kemudian apa jadi kat geris? Kalau kamu letak ekoenzim ni, pencuci ekoenzim ni, dia akan mengurangkan lemak kepada molekul yang lebih kecil. Okey, dia akan pecahkan lemak tu pada molekul lebih kecil. Tapi kalau pencuci kimia ni dia akan mengemusi kepada buih. Maksudnya dia akan mengemusi lemak lemak dan geris ni kepada bentuk buih. Okey. Okey, maksudnya kalau ekoenzim ni dia lagi senang guna lah, tak perlu sental. Tapi kalau bahan kimia, bahan pencuci yang dibuat oleh bahan kimia kita kena sental, penat kan? Okey, so sebab ekoenzim ni berdiri daripada molekul-molekul yang kecil. So bila molekul yang kecil dia tak boleh menyebabkan penyumbatan. Maksudnya saluran longkang tu tak mudahlah tersumbat. Berbanding kalau pencuci bahan kimia ni di mana buih dihasilkan tu akan menyumbatkan saliran. Okey, kemudian tengok kos. Kalau ekoenzim ni kos lebih murah lah. Sebab kita guna sisa-sisa pertanian je. Okey, pencuci kimia ni kos lebih tinggi. Okey, penghasilan sisa kurang lah. Okey, bahan pencuci lebih banyak. Okey, so ekoenzim ni lebih pada mesra alam. Okey. Contoh kita ada serum bakteria. Lagi kita ada serum bakteria lactobacillus. Okey, dia untuk merawat air sisa dan enap cemah dalam sistem saliran. Ini untuk rawatan air kotor tu lah. Ni menyingkirkan bau busuk. Okey, buat kompos, merawat sisa kumbahan, memajukan industri perikanan, hasilkan enzim. Banyak. Nampak betapa bergunanya bidang bioteknologi ni. So bila kita ilmu, kita ada banyak yang kita boleh hasilkan. Okey. Okay, kemudian kita pergi sikit lagi tentang pencegahan dan rawatan penyakit. Okay, contoh. Okay, ada mikroorganisma yang menyebabkan penyakit kan? Okay, so cara dia kita boleh ada teknik septik. Okay, menyingkirkan patogen. Okay, ini adalah teknik septik. Di mana teknik septik ni kita ada pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, disinfektan dan sinaran. 5 cara. Semua 5. Kan sebelum ni kita belajar teknik aseptik pun 5. Lepas tu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria pun 5. Jenis mikroorganisma pun 5. Okey. So teknik aseptik ni kita ada pensterilan. Okey, kalau kamu tengok pensterilan ni dia bunuh mikroorganisma lah. Okey, dia letak dalam autoclave. Okey, letak autoclave. Okey, so suhu yang tinggi. Okey, so dia akan membunuh lah mikroorganisma dan sporanya. Okey, ini pensterilan. Okey, dia ada beberapa jenis lah. Kita ada pensterilan ni, kita ada haba, kita ada bahan kimia. Nampak contoh kita ada autoclave. Kita ada, kalau contoh pensterilan guna bahan kimia, kita ada sabun. Kalau pensterilan pada kaedah sinaran, kita ada sinar ultra ungu. Okey, perut tekanan dan penapis. Ini kaedah-kaedah pensterilan lah. Pensterilan ni dia maksudnya dia bunuh bakteria tu sekali dengan spora. Maksudnya baguslah. Okey. Okey, kaedah pendidihan. Maksudnya kita didihkan pada suhu 1 darjah Celsius. Okey. Seperti botol. Kalau kamu tengok mak-mak kamu kan, kan botol susu adik-adik kamu kan, mak kamu akan rebus. Kalau zaman dulu dia akan rebus rebus dulu botol kan. Itu satu kaedah lah untuk membunuh bakteria mikroorganisma. Okey, antiseptik. Disapu pada kulit manusia. Contoh kalau kamu terluka kan, kalau luka kamu sapu antiseptik. Contoh yang kalau kuning tu kan, contoh hanya yang glamour Dettol lah kan, yang kalau kamu luka tu kan. Okey. Ni kalau kuning, buat kuning ni. Ni kalau luka lah. Okey, disinfektan. Disinfektan ni selalunya untuk dia lah. Cuci-cuci tandas. Okey, sebab dia bunuh mikroorganisma terutama patogen. Okey, dia tak boleh guna kat luka. Sakit pedih yang. Okey. Contoh kita ada klorok. Disinfektan lah tu. Sinaran. Kita ada sinaran ultra ungu, sinar X, sinar gamma. Dia boleh membunuh mikroorganisma. Okey, selalunya ini ada banyak dekat mak-mak, dekat bilik bedah, hospital. Okey. Okey, kemudian antibiotik. Apa itu antibiotik?
So kalau kamu sakit kan, doktor akan bagi antibiotik. So kamu kenalah ambil antibiotik. Okay, so antibiotik ni saya tak nak sambung lagi. Okay, so nanti antibiotik ni saya akan sambung pada pembelajaran yang lepas, pembelajaran yang akan datang lah. So nanti awak cari dulu apa itu antibiotik. Okay, apa kegunaan dia dan apa kesan dia kalau kamu ambil antibiotik tapi tak habiskan. Okay, so ini kerja untuk kamu lah, untuk kamu cari dulu maklumat apa itu antibiotik. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum.